Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Info panas malam ini dipetik daripada syabudin.com.net bertajuk Tanda berpecah atau sedang menuju ke alam barzakh. Berita penuh, Perhimpunan Agung UMNO PAU baru-baru ini mencatatkan kehadiran lebih rendah berbanding sebelumnya, kata beberapa perwakilan dengan seorang mengaitkannya dengan perpecahan dalam parti. Seorang pemimpin akar umbi dari Johor yang enggan namanya disiarkan berkata, suasana pada PAU yang diadakan awal bulan ini amat menyedihkan. Ia tidak seperti dulu. Mood kali ini sangat tidak baik. Ahli parti berpecah belah. Ada yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan, manakala yang lain memilih untuk menyertai parti yang mereka rasa perjuangkan hak Melayu, katanya kepada FNT merujuk kepada Bersatu. Seorang lagi pemimpin akar umbi dari Tapa bersetuju PAU tahun ini menyaksikan perhimpunan perwakilan yang lebih kecil. Sebagai orang lama dalam UMNO, keadaan ini menyedihkan saya. Rakan seperjuangan, saya enggan hadir kerana tidak percaya dengan kepimpinan parti, kata pemimpin itu yang juga enggan namanya disiarkan. Beliau berkata, ramai hadir pada PAU untuk menunjukkan solidariti kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa perhimpunan itu, mereka mengangkat poster menuntut keadilan bagi bekas Presiden UMNO yang kini dipenjarakan. Seorang lagi pemimpin akar umbi dari Negeri Sembilan yang juga enggan namanya disiarkan, berkata beliau hanya menghadiri perhimpunan untuk menilai perancangan parti bagi PRN akan datang. Tetapi sebaik sahaja saya masuk ke Dewan pada hari pertama perhimpunan, saya dapat rasa kami tidak akan berjaya pada PRN. PAU ialah acara terbesar bagi parti, tetapi tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, kali ini tidak ramai yang hadir, katanya. Seorang pemimpin pemuda dari Kuala Lumpur bersetuju penyertaan pada PAU kali ini lebih rendah. Tetapi beliau menyangkal dakwaan ini disebabkan rasa tidak puas hati ahli terhadap kepimpinan semasa. Beliau berkata, kekurangan dana untuk menganjurkan acara, menyediakan pengangkutan dan menyediakan makanan menyebabkan tidak ramai ahli menghadiri PAU kali ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk dakwaan aset UMNO RM100 bilion hilang. Tun M, dua bekas menteri digesa beri penjelasan. Berita penuh, Veteran UMNO menggesa Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua bekas Menteri Keuangan memberi penjelasan berkaitan dakwaan kehilangan aset UMNO dikatakan bernilai RM100 bilion. Penjelasan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO itu bersama Tun Daim Zainuddin yang juga bekas Bendahari Parti selain Tan Sri Nor Mohamed Yaakob, menurut veteran UMNO perlu kerana rakyat khususnya ahli parti itu berhak tahu cerita sebenar. Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agung Veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob, berkata dakwaan itu adalah sesuatu yang serius dan melibatkan dana besar serta membabitkan kepentingan awam. Saya kira orang ramai, khususnya ahli UMNO, perlu diberi penjelasan oleh tiga bekas pemimpin ini. Bagi saya, ini sesuatu yang serius dan melibatkan dana yang besar, membabitkan kepentingan awam, apatah lagi jumlahnya begitu besar, katanya. Mustafa merujuk dakwaan pengendali laman blog Malaysia Today, Raja Petra Kamarudin, kononnya wujud pertelegahan di antara ketiga-tiga bekas pemimpin itu berhubung isu aset berkenaan. Sudah pasti dakwaan Raja Petra ini sesuatu yang serius. Sekaligus perlukan penjelasan tiga bekas pemimpin UMNO ini kerana isu berlaku ketika era Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, katanya. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat dan paling lama berkhidmat bermula 16 Julai 1981 sehingga 31 Oktober 2003.
Bagaimanapun, pada 2016, beliau muncul kembali berpolitik apabila menubuhkan Bersatu dan menandingi Barisan Nasional BN. Pada 2018, dalam satu kejutan politik, Bersatu bersama parti-parti sekutunya melalui gabungan Pakatan Harapan PH memenangi pilihan raya umum ke-14 dan pada usia 93 tahun, Dr. Mahathir kembali menarajui negara sebagai Perdana Menteri ke-7. Daim pula menjadi Bendahari Agung UMNO antara 1984 hingga 1999 dan juga Bendahari BN. Beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Julai 1984 oleh Dr. Mahathir sebelum melepaskan jawatan itu pada Mac 15, 1991. Pada 1998, Daim kembali sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas bagi menangani krisis ekonomi negara yang semakin memuncak. Pada Januari 1999, beliau dilantik semula sebagai Menteri Keuangan selepas penyandang jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada Kabinet. Beliau kemudian meletak jawatan sebagai Menteri Keuangan pada 31 Mei 2001. Nur Mohammed pernah berkhidmat di Bank Negara Malaysia BNM dari 1968 hingga 1994 sebelum dilantik oleh Dr. Mahathir sebagai anggota jawatan kuasa kecil menangani krisis ekonomi negara pada 1998. Pada Mei 15, 2000, beliau dilantik sebagai penasihat khas ekonomi kepada Perdana Menteri dan 2 tahun kemudian dilantik sebagai pengarah Khazanah Nasional sebelum menjadi senator dan dilantik menjadi Menteri Keuangan 2 dari 2004 hingga 9 April 2009. Nur Mohammed bertanding pilihan raya umum 2008 atas tiket Barisan Nasional BN dan menang di kerusi Parlimen Tasik Glugo. Sesulan penstrukturan semula Kabinet pada April 2009, beliau dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri menerajui unit perancang ekonomi dan unit kerjasama awam dan swasta sehingga 2013. Sementara itu, Mustafa berkata, pihak berkuasa berkaitan lain khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga wajar menyiasat dakwaan sama kerana ia satu tuduhan yang serius. Saya kira ada baiknya jika pihak berkuasa menyiasat dakwaan ini. Jika dakwaan benar, ini bukan satu perkara biasa kerana jumlah nilai asid begitu banyak, katanya. Katanya lagi, isu asid UMNO pernah dibangkitkan ketika Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO, namun tiada pembongkaran lanjut dibuat. Cerita kehilangan harta UMNO ini telah menjadi rahsia umum sekian lama. Ahli UMNO ternanti-nanti untuk mendapat jawapannya. Semasa Najib menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri sebelum ini, ada usaha untuk membongkar rahsia di sebalik kehilangan harta UMNO itu. Tetapi Najib tidak bersetuju atas dasar kemanusiaan, katanya.